Salam sejahtera. Apa kabar semua? Sila tengok ke papan. Dan sebelum itu memang saya mesti memperkenalkan diri. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi sila tengok papan. Nombor WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp kepada saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku yang sekarang tengah dicetak, sudah start. Kerja pencetakan sudah mula. Jadi setakat mana saya tidak tahu, tetapi saya rasa tidak lama lah buku akan sampai ke pejabat saya. Dan dari sana saya akan menghubungi kamu semua setelah saya ke pusat courier service untuk menimbang buku dan ketahui harganya. Jadi satu kali lah saya WhatsApp kepada kamu harga bayaran courier dan harga bayaran buku satu kali. Okey, jadi sekarang memang saya memang menempa lebih daripada yang diperlukan, daripada yang ditempa. Tetapi buku yang saya tempa yang ekstra tinggal sedikit sahaja. Kebanyakan sudah ditempa orang. Jadi tinggal sedikit sahaja dan masa pun tidak lama. Jadi kepada sesiapa yang ingin membeli buku saya, sama ada subscriber lama ataupun subscriber baru, sila WhatsApp saya sekarang dan beritahu saya kamu ingin menempa berapa buah buku, dan saya akan mengatur supaya buku itu dihantar ke rumah kamu. Beberapa hari ini saya memuat naik video. Ini setakat memanaskan badan kita sebab buku belum sampai. Jadi oleh kerana buku belum sampai, saya memuat naik video-video latihan-latihan supaya kita terus. Mesti ada momentum. Kalau kita berhenti, apabila kita hendak belajar lagi, kita berasa agak susah. Okey, sebab itu saya memuat naik video-video supaya kamu boleh terus belajar sementara menunggu buku, dan bukan duduk di rumah dan asyik tunggu buku saja. Okey? Dan itu di luar kawalan saya juga. Sebab saya tidak boleh buat apa-apa, saya terpaksa tunggu giliran. Dan terima kasih kepada subscriber kerana sudi menunggu dan tidak komplain, tidak mengadu. Baik. Bab ke-173, lesson 173. Bab yang baru tetapi bahagian 2. Yang pertama itu memang saya ada ajar adverbs. Adverbs ialah sifat kata. Adverbs ialah describing words. Perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggambarkan atau menceritakan action, menceritakan perbuatan. Perbuatan dipanggil verbs atau maksudnya actions, gerak-geri atau perbuatan. Barisan ini ialah verbs, kata kerja. Contoh, run, berlari, walk, berjalan kaki, sing, menyanyi, talk, bercakap, sit, duduk, write, menulis, read, membaca, drive, memandu. Ini semua dipanggil verbs, action, perbuatan. Barisan ini dipanggil adverbs, describing words, perkataan-perkataan yang menggambarkan action. Contoh, quickly, dengan laju, dengan cepat. Yang tengok ly, kita baca li. Yang li itu maksudnya dengan. Jadi
Quickly maksudnya dengan laju atau dengan cepat. Slowly dengan perlahan-lahan. Sweetly dengan manis, senyuman yang manis. Ataupun dengan suara yang merdu. Softly dengan suara yang lembut, dengan lembut. Dengan diam-diam. Dengan kemas, neatly. Loudly dengan kuat. Carefully dengan berhati-hati. Jadi apabila kita buat ayat, kita cakap run quickly, I run quickly, saya berlari dengan laju. I walk slowly, berjalan dengan perlahan-lahan. Sing sweetly, menyanyi dengan merdu. Talk softly, bercakap dengan suara yang lembut, dengan lembut. Sit quietly, duduk dengan diam-diam. Write neatly, tulis dengan kemas. Read loudly, baca dengan kuat. Drive carefully, memandu dengan berhati-hati. So, sini dipanggil verbs, action, perbuatan. Sini dipanggil adverbs. Adverbs menceritakan verbs. So, sini saya ada keluarkan 9 soalan. Saya mencabar kamu untuk membuat. Okay? Baik. Sebelum itu saya beritahu kamu, saya menerangkan ertinya setiap pilihan di sini supaya lebih senang kamu mencari jawaban. Carefully, dengan berhati-hati. Yang li itu maksudnya dengan. Oke, biasanya adverb itu ada ly, tetapi bukan semua. Sadly dengan sedih. Quietly dengan diam-diam. Loudly dengan kuat. Sweetly dengan manis untuk senyum. Sweetly untuk menyanyi. Neatly dengan kemas. Slowly dengan perlahan-lahan. Strongly dengan kuat, seperti angin yang kuat. Quickly dengan laju atau dengan cepat. Oke, jadi saya sudah beritahu kamu ertinya. Sekarang terpulang kepada kamu untuk mencari jawapan untuk diisi ke dalam ke-9 soalan ini. Dan selepas ini saya akan berbincang jawapan dan kamu tengoklah sama ada semua betul atau ada yang tidak berapa pasti dan mendapatnya salah. Jadi 9 soalan saya beri 8 minit untuk habiskan. 8 minit dari sekarang saya balik ke sini. Oke, start now. Sekarang bermula.
Baiklah, pasti sudah habis. The sales girl smiles. Sales girl juru jual. Jangan baca sales girl, sales girl. Smiles, senyum. Senyum ialah perbuatan, action, verb. Kalau dia verb, kalau kita gunakan perkataan apa untuk menggambarkan bagaimana dia senyum? Dia senyum dengan manis. Dengan manis dipanggil apa? Sweetly, dengan manis. Oke, kedua, when she talks, they walk, berjalan kaki. Kemudian belakang sudah diterangkan, they are late, mereka sudah lewat. Kalau sudah lewat, berjalan dengan cepat. So they walk cepat, quickly. Why? Because they are late. Yang ly itu dengan. Ini dengan manis, dengan cepat, dengan. The students read, membaca. Bagaimana mereka membaca? Mereka membaca dengan apa? In the library, dalam perpustakaan, pasti senyap. Oke, dengan senyap, dengan diam-diam. So, jawabannya senyap, quietly. Yang ly itu dengan. That old man, orang tua, pastilah berjalan dengan perlahan-lahan. Walks, berjalan. Bagaimana dia berjalan along the road? Dengan perlahan-lahan. So, dengan perlahan-lahan, slowly. Yang ly ini dengan. Mr. Tong drives, perbuatan, memandu. Belakang cakap apa? It is raining, sedang hujan. Kalau sedang hujan, bagaimana kita harus memandu? Dengan berhati-hati. Dengan lean, berhati-hati, careful. Jadi jawabannya ialah carefully. I have lost my bag. Saya sudah hilang bag saya. Mimi said. Bagaimana Mimi cakap? Dengan sedih. Said ialah cakap. Cakap ialah perbuatan. Jadi bagaimana dia cakap? Dengan sedih. Sadly. Yang ly itu dengan. The wind is blowing. Angin sedang bertiup. Bertiup ini ialah perbuatan yang dibuat oleh angin. Jadi kamu tanya saya, bagaimana ia bertiup? Dengan kuat. Dengan kuat dipanggil strongly. Strong ialah kuat, tetapi strongly dengan kuat. Ini nombor 7. The teacher told the pupils to write. Guru memanggil atau mengarah pelajar untuk menulis bagaimana? Dengan kemas. Dengan kemas is neatly. Yang ly itu maksud dengan. Razif reads, membaca. Bagaimana dia membaca? Bagaimana Razif membaca? So that everyone can hear him. Supaya semua orang dapat mendengarnya. Maksudnya mesti kuat. Kalau tidak, semua orang tidak dapat mendengar. Jadi jawapan untuk nombor 9, loudly, dengan kuat. Yang ly itu maksudnya dengan. Oke? Jadi amat mencabar. Saya berharap kamu dapat semua betul. Kalau semua betul, bagus.
Kalau tidak, tidak apa juga. Oke, terus coba supaya kamu boleh dapat menguasai bahasa internasional. Sekarang salah tidak apa. Oke, baiklah. Jangan lupa adverbs. Saya sudah buat dua bab adverbs. Saya harap kamu memahami dengan lebih sedikit. Oke, jadi jangan lupa, jikalau ingin membeli buku saya sekarang juga, WhatsApp kepada saya, beritahu saya berapa naskah kamu ingini. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Salam hormat dan selamat berjumpa.